bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Semakin sesat sahabat-sahabat semua, Presiden Lebay PAS ini hari ini membuat satu kenyataan yang menunjukkan kebobrokan dan begitu terdesaknya mereka sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita mendengar Presiden Lebay ini membuat satu kenyataan yang seolah-olah kenyataan itu Presiden Lebay ini tidak punya otak dan mungkin semakin sempit fikirannya. Inilah dia apabila agama itu ditunggang berbagai kenyataan-kenyataan yang dilakukan yang kononnya kerajaan ini berbagai lagi lah semua tuduhan. Jadi ini yang saya ingin kongsikan kepada kita sahabat-sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia kenyataan Hadi Awang, Presiden Lebay PAS yang semakin sesat. Kerajaan kini dikendalikan orang tak bermoral, dikelilingi syaitan bisu katanya. Wow, itu dia. Jadi kalau mereka yang bersama dengan penyamun itu mau pula katanya mereka bersih, mereka penuh integriti dan sebagainya, tapi tidak kepada orang lain. Inilah penunggang agama namanya sahabat-sahabat semua. Semua orang lakukan salah yang mereka anggap mereka semua itu adalah betul semata-mata. Jadi saya mau hari ini membaca kenyataan daripada Presiden Lebay PAS ini yang mana PAS terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan perasuah serta tidak berakidah katanya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Begitu kejam daripada seorang yang bergelar ulama, ustaz, pemimpin Islam, sahabat-sahabat semua, tapi boleh menuduh, boleh membuat fitnah, boleh membuat keluarkan ayat-ayat yang begini, boleh dianggap sebagai orang yang tidak beriman, sahabat-sahabat semua. Tapi mereka menganggap mereka lah yang benar, mereka lah yang suci, sahabat-sahabat semua. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Dia pula menyalahkan orang kaum-kaum di luar sana yang bukan Islam, menyalahkan orang Cina, menyalahkan orang India, menyalahkan orang Iban, menyalahkan orang Kadasan, Sabah dan Sarawak, sahabat-sahabat semua. Kami di Sabah, kami tahu siapa yang benar, siapa yang patut dipilih sebagai pemimpin dan siapa yang tidak. Jadi kalau dia menyalahkan kami, itu hanyalah satu alasan. Bagi kami di Sabah, kami tidak memilih PAS karena kami tahu PAS adalah parti yang menunggang agama. Dan saya setuju seperti mana yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS itu adalah parti ajaran sesat, sahabat-sahabat semua. Karena itu, kami di Sabah dan juga di Sarawak menolak habis-habisan parti daripada PAS ini. Katanya lagi kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak. Dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Itu antara tuduhan berat yang dilakukan oleh Presiden Lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Katanya kerajaan campuran hari ini dipimpin oleh yang tidak beriman. Adakah hanya parti PAS itu yang beriman? Sedangkan hari ini parti PAS inilah yang paling banyak kalah di dalam zaman fitnah, yang paling banyak menfitnah sepanjang hari, sepanjang malam, waktu pagi, waktu tengah hari, tidak kira waktu. Apa yang mereka jajah hanyalah fitnah semata-mata. Dan mereka mengatakan mereka beriman. Tidak, bagi kami di Sabah, mereka adalah penunggang agama yang sebenar, sahabat-sahabat semua. Jadi hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajiban memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak, katanya dalam kenyataan yang dibuat oleh hantaran rutinnya di media sosial hari ini. Menurut ahli parlimen Marang itu, seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk memimpin kerana mereka perlu juga beriman, berakhlak baik dan bertafakuh, faham mengenai hal agama. Jadi ini sekali lagi penunggangan agama berlaku di sana, sahabat-sahabat semua.
Yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya karena negara ini didakwa diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Sekali lagi, sentimen agama, sentimen bangsa, sahabat-sahabat semua. Jadi, tidak merasa malukah dia sewaktu menjawat jawatan sebagai duta khas? Tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah berbicara tentang apa yang dilakukannya, sumbangan, sahabat-sahabat semua, duduk makan gaji buta. Tidakkah itu satu yang memalukan? Jadi, keadaan ini berlaku tanpa Abdul Hadi apabila umat Islam kita berpecah sehingga ia dikuasai kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Sekali lagi, sahabat-sahabat semua, sudah banyak fakta, sudah banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan hari ini bahwa kerajaan hari ini bukanlah didominasi oleh bukan Islam. Kalau kita nampak ya, hanya beberapa kerat pemimpin sahaja yang bukan beragama Islam dalam kerajaan kita. Dan yang menjadi ketua kerajaan kita sebagai Perdana Menteri juga beragama Islam. Adakah itu didominasi oleh kaum bukan Islam? Ternyata ini adalah satu tuduhan dan juga satu fitnah yang dijajah oleh lebay pas ini, sahabat-sahabat semua. Keadaan itu berlaku dakwanya kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Untuk rekod, PAS pernah menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 apabila berlakunya langkah Sheraton pada akhir Februari 2020 yang menyaksikan parti itu membentuk kerjasama dengan Bersatu yang meninggalkan PAS serta menumbuhkan kerajaan Perikatan Nasional serta UMNO. Jadi, saya mau tanya dengan Hadi ini, adakah membentuk kerajaan dengan langkah mengkhianat itu, langkah menebuk atap itu adalah satu tindakan yang bermoral? Jawab kepada lebay-lebay ini semua di luar sana. Ketika itu Presiden Bersatu dan pengurus CPN Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun Muhyiddin meletak jawatan pada 16 Ogos 2021 akibat tekanan dari UMNO. Jawatan kemudian digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menjadi naib Presiden UMNO. Pada sebelumnya Muhyiddin meletak jawatan, sebenarnya ramai ya rakyat begitu berang dengan kerajaan Perikatan Nasional ini kerana kegagalan dalam membantu rakyat, sehingga ya pada waktu itulah begitu ramai yang kehilangan pekerjaan, duit kita, nilai ruang ringgit kita menjunam, jatuh begitu teruk, sahabat-sahabat semua. Dan bukan itu saja, disebabkan kerajaan Muhyiddin Yassin juga ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang mengakhiri hayat mereka, yang membunuh diri dan sebagainya kerana tekanan yang dialami. Itulah yang menyebabkan kerajaan Perikatan Nasional itu tumbang dan akhirnya Muhyiddin terpaksa meletak jawatan kerana akur kerajaannya itu adalah satu kerajaan yang gagal. Di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin dan Ismail Sabri, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Ya, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan, sahabat semua. Tetapi apa yang berlaku? Adakah masih ingat? Kerajaan PH sebelum itu menurunkan cabutan judi kepada 8. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan itu yang disertai oleh PAS, mereka menaikkan judi kepada 22. Di mana kata-kata, di mana mulut, di mana kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PAS ketika itu. Mereka mengunci mulut kerana apa yang mereka mau, apa yang mereka sudah dapat ketika itu sudah mendapat jawatan, gaji puluhan ratusan ribu, menjawat sebagai duta khas tapi tidak melakukan apa-apa pekerjaan, makan gaji buta dan sebagainya. Bagaimanapun apabila periode yang ke-15 diadakan pada 19 November 2023, PAS serta PN tercicir daripada kuasa dan menjadi pembangkang apabila saranan pembentukan kerajaan perpaduan yang di Pertuan Agong ditolak oleh gabungan terbabit. Ini bukan saya yang katakan, sahabat semua. Dalam petikan ini juga dan seperti mana sidang media yang dilakukan dengan sombong, dengan angku, dengan bobrok, Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang mengatakan mereka menolak untuk tidak bergabung membentuk kerajaan perpaduan. Ini bukti jelas bahwa mereka adalah parti ataupun pemimpin yang derhaka kepada yang di Pertuan Agong. Walaupun ketika itu UMNO sudah bersedia untuk menjadi pembangkang. Tetapi apabila Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu menolak nasihat ataupun titah daripada yang di Pertuan Agong itu dan kemudiannya memanggil UMNO, UMNO menerimanya kerana tidak mau derhaka kepada yang di Pertuan Agong. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya umum, pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan datang dengan 3 daripadanya sedang ditadbir PAS manakala selebihnya Pakatan Harapan. Abdul Hadi berkata ketika ini ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna.
Antara lain katanya kerana umat Islam terbabit menganggap mengundi dalam pilihan raya bukanlah satu kewajipan. Abdul Hadi juga mendakwah pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini hanya memilih golongan pembohong ataupun mangsa pembohongan. Jadi sekali lagi sahabat semua, ya, mereka mencuba untuk menyemai kebencian. Sedangkan ya, mereka hari ini sedang dalam penyiasatan kerana memberi rasuah semasa pilihan raya. Menang kerana pilihan raya, rasuah, memberi wang, sogokan, menang kerana fitnah dan sebagainya. Tapi hari ini pula katanya mendakwa pengundi terbabit dalam pilihan raya sebelum ini memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Itulah dia. Sebenarnya yang menjadi mangsa pembohongan itu adalah ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong Perikatan Nasional, sanggup diberi wang untuk mengundi dan sebagainya. Jadi tindakan itu katanya seperti menyediakan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau melepasnya. Malangnya dipilih mereka yang menipu dan ditipu, malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi. Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat penghinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat karena tidak menunaikan kewajiban yang besar mengundi dalam Islam katanya. Presiden lebay PAS ini tidak perlu marah dengan mereka yang memilih untuk tidak mengundi kepada PAS. Kerana saya percaya ada di antara mereka yang sudah sedar dengan penunggangan agama, dengan menggunakan bangsa dan agama kononnya untuk perjuangan parti Islam mereka. Tapi sebenarnya sahabat semua, itu hanyalah mainan ataupun retorik. Semata-mata hanya kerana untuk mau berkuasa, hanya kerana untuk mau menjawat jawatan, tanpa buat kerja pun boleh dibayar gaji puluhan ribu, sahabat-sahabat semua. Mungkin ini yang mereka mau. Itu pandangan saya dan pendapat saya, sahabat-sahabat semua. Itu dia satu kenyataan yang saya boleh anggap sebagai kenyataan yang bobrok dan juga terdesak daripada lebay PAS, sahabat-sahabat semua, sehingga boleh mengeluarkan kenyataan seperti itu. Benarlah kata-kata daripada Muhyiddin Yassin yang ketika ini berpeluk, tidur sebantal dengan PAS, yang sebelum ini pernah mengatakan bahawa parti PAS adalah parti ajaran sesat. Saya sangat setuju dengan kenyataan itu. Kerana itu kalau dia persoalkan kenapa rakyat Sabah dan rakyat Sarawak tidak memilih PAS, kerana kami percaya, kami tahu bahawa PAS adalah parti yang sesat, menyesatkan dengan menunggang agama, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan ada sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda setuju dengan kenyataan daripada lebay PAS ini? Atau anda tidak bersetuju? Anda boleh berikan komen dan pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Presiden lebay ini, penuh kebencian, kenyataan-kenyataan yang menyemai kebencian, hasutan, dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Gunung Kinabalu. Alright, itu dia. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapon kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Hingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.